الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الصراط. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, dan Allah Ta'ala lah yang akan mematikan kita, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita akan dikembalikan. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk pada malam ini iaitulah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari yang merupakan seorang mujahid, orang yang kuat berpuasa. Asya Abu Talhata hayatahu sa'iman mujahidan, wa mata kadzalika sa'iman mujahidan. Dihidup dalam keadaan berpuasa, berjuang fi sabilillah, dan dia mati pun keadaan yang sama, dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan dia berjuang fi sabilillah. Yang mana ceritanya, arafa Zaid bin Sahl النجاري المكنى بأبي طلحة أن رميصاء بنت ملحان النجارية المكناه بأم سليم قد غدت أيما بعد أن توفي عنها زوجها، فاستطار فرحا لهذا الخبر. Abu Talhah ni nama dia Zaid ibn Sahal An-Najjari, itu nama dia. Kunyah dia Abu Talhah. Yang mana anna Rumaysa binti Milhan An-Najjari, yang dipanggil dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim qad ghadat ayman, telah menjadi balu selepas daripada kematian suami dia. Selepas kematian suami dia, maka Abu Talhah ni gembira. Gembira sebab apa? Bukan gembira sebab kematian suami, bukan. Gembira kerana didapat peluang untuk mengahwini Ummu Sulaim ini. Wala gharwa faqad kanat Ummu Sulaimin sayyidatan hasanan razanan rajihatal aqli muktamilatas sifat. Tak peliklah dia kata, sebab Ummu Sulaim ni seorang wanita yang mulia, seorang yang berperwatakan baik, orang yang bijaksana, yang sempurna sifat dia, Ummu Sulaim ni. Fa'azama ala an yubadira ila khitbatiha qabla an yasbiqahu ilaiha ahadun mimman yatmahuna ila amsalha minan nisa. Maka Abu Talhah ni dia bertekad
Dia nak segera untuk bertunang dengan Ummu Sulaim, nak pergi Minang cepat-cepat sebelum orang lain dapat Ummu Sulaim. Dan Abu Talhah ni merupakan orang yang mana orang yang terbaik lah di kalangan orang lelaki. Orang jenis Abu Talhah ni mana kalau diminta tuan-tuan sekalian, takkanlah orang lain nak tolak. Wanita mana nak tolak Abu Talhah? Ni dia. Yang mana Abu Talhah ni, fawa rajulun muqtamilu rajulah marmuqul manzilah ta'ilu tharwah. Seorang lelaki yang hebat, yang sempurna jantan dia, pahlawan, orang yang ada kedudukan kaya raya, tuan-tuan sekalian, Abu Talhah. Dia ni pahlawan Bani Najjar, seorang pahlawan yang hebat dan salah seorang pemanah Yathrib al-Ma'dudin yang terbilang. Seorang pemanah yang sangat hebat. Jadi satu hari, tuan-tuan sekalian, Abu Talhah ni pergilah ke rumah Ummu Sulaim. Pergi rumah Ummu Sulaim. Dalam perjalanan dia pergi ke rumah Ummu Sulaim itu, dia teringat. Dia teringat yang mana Ummu Sulaim ini telah masuk Islam, telah beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah mengikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam, yang dibawa ketika itu oleh seorang dai yang namanya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab datang ke Madinah, tuan-tuan sekalian, dia dakwah habis orang Madinah. Jadi ramai yang peluk Islam. Di kalangan mereka iaitulah Ummu Sulaim. Lalu dia tertanya-tanya pada diri dia, kerana dia ketika ini Abu Talhah orang musyrik. Alam yakun zawjuha alladhi tuwfiya anha mustamsikan bidini abaih na'iyan bijanibihi an Muhammadin wa da'wati Muhammad. Dia kata, tuan-tuan sekalian, bukankah suami dia yang dulu yang telah meninggal dunia, dia berpegang dengan agama nenek moyang dia, dia enggan memeluk agama Muhammad dan dakwah Muhammad ini. Suami dulu pun sama macam aku jugalah, lebih kurang, takkanlah dia nak tolak aku, tuan-tuan sekalian. Ni dia fikir, tengah-tengah nak pergi rumah Ummu Sulaim. Balagha Abu Talhah manzila Ummu Sulaim. Dia pun sampailah, tuan-tuan sekalian. Sampai rumah Ummu Sulaim, dia minta izin. Fa'adzinat lahu, maka diizinkan untuk dia, dan bersama-sama dengannya ketika itu ialah anak kepada Ummu Sulaim, iaitulah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Seorang tokoh, seorang sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Anas ini dia duduk dengan Nabi lama. Duduk dengan Nabi 10 tahun umur dia. Dia berkhidmat dengan Nabi umur dia 10 tahun. Dan dia bersama dengan Nabi 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun tu Nabi wafat. Umur dia 20 tahun Nabi wafat, tuan-tuan sekalian. Dan Ummu Sulaim ini seorang wanita yang hebat. Ketika mana Nabi SAW berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, masing-masing datang jumpa Nabi, bagi hadiah ke Nabi. Bawa macam-macam lah hadiah ke Nabi. Yang ni bawa ni, yang ni bawa ni. Tiba-tiba Ummu Sulaim kata, "Ya Rasulullah, aku tak ada benda nak bagi padamu, ya Rasulullah. Ambil anak aku ni. Ambil anak aku ni, Anas ni, jadilah ikut Nabi. Jadi khadam Nabi. Rasulullah nak buat apa, buatlah dengan dia ni. Biar dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini hebatnya, tuan-tuan sekalian, Ummu Sulaim. Maka kata Ummu Sulaim, faqalat, "Inna mithlaka ya Aba Talhata la yurad, lakinni lan atazawwajaka fa anta rajulun kafir." Dia kata, orang lelaki macam kamu ni, wahai Aba Talhah, memang tak ada orang nak tolak lah. Akan tetapi aku takkan kahwin dengan kamu kerana kamu ni lelaki yang kafir. Tegas, tuan-tuan sekalian. Maka Abu Talhah ni dia menyangkakan bahawasanya Ummu Sulaim ni buat alasan, sengaja buat alasan. Mungkin dia rasa-rasa Ummu Sulaim ni telah terpikat dengan lelaki yang lain,
yang lebih banyak harta, yang lebih berpengaruh daripada dia. Maka kata dia pada Ummu Sulaim, wallahi ma hadha alladhi yamna'uka minni ya Ummu Sulaim. Demi Allah, wahai Ummu Sulaim, apa yang menghalang kamu daripada aku, wahai Ummu Sulaim? Apa yang payah sangat menghalang aku ni daripada nak kahwin denganmu ni, wahai Ummu Sulaim? Qala wa ma alladhi yamna'uni idzan? Apakah yang menghalang aku? Maka adakah al-asfar wal abyad? Adakah warna putih, yang warna kuning, warna putih, maknanya apa? Az-zahab wal fiddah? Adakah emas, perak? Maka Ummu Sulaim kata, az-zahab wal fiddah? Ada emas, perak? Qala na'am. Kata Abu Talhah, ya. Dia ingat Ummu Sulaim ni nak kepada harta. Nak kepada orang yang kaya, orang yang banyak harta lebih daripada Abu Talhah. Sedangkan Abu Talhah ni hartawan, tuan-tuan sekalian. Jutawan ketika itu. Terkejut dia bila dia kata az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, bal inni ushhiduka ya Aba Talhah wa ushhidu Allah wa rasulah annaka in aslamta raditu bika zawjan min ghairi zahabin wala fiddah. Dia kata, bahkan aku bersaksi, wahai Aba Talhah, aku bersaksi di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau peluk Islam, wahai Aba Talhah, raditu bika zawjan, aku redha engkau menjadi suami aku tanpa emas dan perak. Wa ja'altu islamaka li mahran, dan aku jadikan keislamanmu sebagai mahar. Allahu Rabbi, tuan-tuan sekalian. Hebatnya wanita ini. Dia kata apa? Kalau masuk Islam, boleh jadi suami aku. Tak ada masalah. Dan mahar dia apa? Mahar dia, mahar dia tu, mas kahwin dia, ialah keislaman dia tadi. Allahu Rabbi. Bagaimana hebatnya wanita ini, tuan-tuan sekalian. Ummu Sulaim mak kepada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Fama in sami'a Abu Talha kalama ummi Sulaimin hatta insarafa dhihnuhu ila sanamihi alladhi ittakhadhahu min nafis al-khashab wa khassa bihi nafsahu kama kana yaf'alu as-sadatu min qaumih. Bila mana Ummu Sulaim sebut masuk Islam ni, Abu Talhah ni, tuan-tuan sekalian, tidak teringat kepada berhala dia. Teringat kepada berhala dia yang bermutu tinggi. Ni dia. Berhala pembesar-pembesar Mekah ni, pembesar-pembesar Madinah ni, tuan-tuan sekalian, berhala-berhala mereka ni dia buat daripada kayu yang mahal. Kayu yang bermutu tinggi, yang nilai dia mahal. Wa khassa bihi, dan diukir khusus berhala-berhala ketika itu. Dia teringat berhala dia. Lakinna Ummu Sulaimin aradat an tatruqal hadid wa huwa mazala hamiyan. Dia tengok macam Abu Talhah ni macam terfikir-fikir, tuan-tuan sekalian, maka dia ambil peluang ketika ini. Dia pun tanya pada Abu Talhah, alasta ta'lamu ya Aba Talhata anna ilahaka alladhi ta'buduhu min dunillah qad nabata minal ardi. Adakah kamu tidak tahu, wahai Aba Talhah, Tuhan yang mu sembah ni berhala yang mu sembah ni, yang selain daripada Allah Azza wa Jal, qad nabata minal ardi, yang tumbuh daripada tanah? Ditanya. Kata Abu Talhah, bala, ya betul. Dia kata lagi, afala tash'uru bil khajal, mu tak rasa malu ke, wahai Abu Talhah? Mu tak rasa malu ke? Wa anta ta'budu jiz'a syajarah, mu duk sembah ni sebatang kayu. Ja'alta ba'dahu laka ilahan, kayu ni mu ambil separuh jadi Tuhan, buat berhala jadi Tuhan. Kemudian separuh lagi mu buat unggun api. Hotulah unggun api, hotulah berhala, hotulah mu duk bakar roti, au yakhbizu alaihi ajina. Hak ni mu duk bakar roti. Cuba mikir, wahai Abu Talhah, ditanya, tuan-tuan sekalian. Abu Talhah ketika itu tengah mikir, panjang mikir ni.
innaka in aslamta ya Aba Talha, disebut lagi. Abu Talha, jika sekiranya kamu peluk Islam, raditu bika zaujan, aku redha kau jadi suami aku. Aku tak nak ni mahar yang selain daripada itu, melainkan Islam saja. Qala wa man li bil Islam. Lalu Abu Talha tanya, siapa nak ajar aku tentang Islam ini? Maka kata Ummu Sulaim, ana laka bihi, aku boleh ajar. Qala wa kaifa, macam mana cara peluk Islam? Maka kata Ummu Sulaim, tantiku bi kalimatil haqqi, kamu sebut saja kalimah yang hak, fatashhadu an la ilaha illallah, maka dia mengucapkan syahadah. Tuan-tuan sekalian, Abu Talha mengucapkan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, peluk Islam. Summa tamdi ila baitika fatuhattimu sanamaka summa tarmi bihi. Kemudian kamu balik ke rumahmu, musnahkan berhalamu tadi, lepa habis masuklah parit. Ni tuan-tuan sekalian. Ni berhala ni, kalau zaman dulu tuan-tuan sekalian, mereka sayang sungguh. Sayang dijaga sungguh. Berhala comel, duk sapu hari-hari, pagi-pagi kata good morning kepada berhala dia. Buh minyak wangi, sapu minyak wangi, bagi bau sedap tuan-tuan sekalian. Yang berlaku pada Abu Darda kan. Ni bayangkan Abu Talha ni, yang mana masuk Islam, Ummu Sulaim kata apa? Musnahkan berhala tadi. Yang kita tahu memang mereka ni sayang pada berhala-berhala tadi. Tetapi bila mana akidah telah menunjang dalam hati mereka, keimanan telah masuk dalam hati mereka, maka tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Fantalaqat asarir, telah gembira Abu Talha, dia mengucapkan kalimah syahadah tadi. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia pun berkahwin, dapat berkahwin dengan Ummu Sulaim. Ini dia, dapat berkahwin dengan Ummu Sulaim. Dia balik pecahkan berhala-berhala dia tadi. Fakanal muslimuna yaqulun, orang Islam, orang ramai bercakap, ma sami'na bi mahrin qad kana akram min mahri Ummu Sulaim. Kami tak pernah dengar lagi satu mahar yang lebih mulia daripada mahar Ummu Sulaim ini. Tak pernah dengar lagi. Kenapa? Dia telah menjadikan keislaman dia sebagai mahar, tuan-tuan sekalian. Islam sebagai mahar. Orang lain nak 40,000, 30,000, 20,000 dinar, 20,000 wang emas. Ummu Sulaim kata, aku tak ambuh belaka tu. Yang aku nak keislaman, tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Nak beritahu bagaimana hebatnya Ummu Sulaim dan bagaimana hebatnya sahabat Nabi Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan antara cerita yang menarik, tuan-tuan sekalian, Ummu Sulaim ini, bila dia berkahwin dengan Abu Talha Al-Ansari, dia dapat seorang anak yang namanya Abu Umair. Nabi pun semualah tanya pada Abu Umair. Dia ada burung, tuan-tuan sekalian. Abu Umair ni, dia ada burung kecil, dia jaga. Nabi tanya, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Nabi tanya, wahai Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Apa yang burung Nughair buat? Nabi bergurau dengan Abu Umair, tuan-tuan sekalian. Satu hari burung dia mati. Burung dia mati, sedih Abu Umair. Nabi tanya dia, ma Aba Umair, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Nabi tanya. Nak bagi redakan hati budak ni, tuan-tuan. Nabi dengan budak pun Nabi ramah mesra, tuan-tuan sekalian. Satu hari, tuan-tuan sekalian, Abu Umair ni jatuh sakit. Menyebabkan Abu Talha ni memang dia risau pada anak dia. Dia sayang pada anak dia. Nak pergi mana pun tanya macam mana keadaan anak kita. Satu hari dia keluar, tuan-tuan sekalian. Bila dia keluar tu, anak dia tadi, Abu Umair yang sakit tadi, telah meninggal dunia. Maka kata Ummu Sulaim kepada ahli keluarga dia, jangan bagi tahu kepada Abu Talha. Jangan bagi tahu, biar saya yang bagi tahu Abu Talha, dia kata. Maka Ummu Sulaim pun buatlah, dia lah hak mandi apa semua. Dia pun yang kapankan,
dia kebumikan jenazah anak dia tadi. Lalu bila balik Abu Talhah tadi tuan-tuan sekalian, dia balik macam biasa balik. Bawa sahabat-sahabat yang lain. Bila balik ke rumah, balik nak makan lah. Maka Ummu Sulaim pun masuk tuan-tuan sekalian makan bersama dengan tetamu-tetamu tadi. Tak bagi tahu lagi ni anak mati ni tuan-tuan sekalian. Lepas pula malam tu, lepas habis makan, tetamu pun balik. Malam tu, Ummu Sulaim pun berhias dalam hadis bu. Macam wanita-wanita yang lain, macam isteri-isteri yang lain pada suami dia. Dan pada malam itu, Ummu Sulaim bersama dengan Abu Talhah. Tengah-tengah hujung malam, pada penghujung malam, barulah dia tanya pada Abu Talhah. Dia kata, abang, kalaulah satu keluarga ni, dia ada bagi pinjam barang pada orang lain. Tiba-tiba orang tu tak mahu bagi balik barang tu. Dia ambil dah manfaat. Tapi bila mana ahli keluarga tadi minta balik barang tu, dia tak bagi. Macam mana keadaan dia? Maka Abu Talhah kata, tak betul lah gitu. Tak betul lah gitu. Pasal apa orang bagi pinjam ni, dia boleh ambil balik barang tu, barang dia. Kita dah guna manfaat sebagainya, orang tu minta balik, maka bagi semula barang dia, kata Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ummu Sulaim pun kata, wahai abang, wahai suami aku, anak kita dah mati. Yang ambil ni Allah Ta'ala yang bagi pinjaman pada kita. Abu Talhah dengar tuan-tuan sekalian, Allahu Rabbi, dalam keadaan tenang. Kenyang dah tuan-tuan sekalian. Kemudian dah bersama dengan Ummu Sulaim tadi, tenang molek. Dan bila disebut tadi, maka dia kata Alhamdulillah ala kulli hal. Dia kata Alhamdulillah ala kulli hal. Mana segala puji bagi Allah setiap keadaan. Ini Abu Talhah. Pagi itu tuan-tuan sekalian, subuh tu dia bagi tahu Nabi SAW apa yang berlaku. Maka Nabi tanya, a'aristumul laila? Adakah kamu bersama pada semalam tu? Nabi tanya dia. Dia kata ya. Nabi mendoakan, barakallahu lakum fi hadhihi lailah. Allah Taala berkati pada malam kamu tadi. Tuan-tuan sekalian, lepas pada tu tengok sungguh. Berkat doa Nabi SAW, boleh anak pula seorang lagi. Yang namanya Abdullah. Abdullah ni ada ramai pula anak dia. Ramai pula antara anak Abdullah ini, ada seorang yang namanya Ishaq. Ada ramalah Ishaq, Yaqub, ramai lagi anak dia. Yang lima ada di antara 10 orang anak Abdullah ini, orang yang hebat dalam menghafal hadis Nabi SAW. Orang yang faham hadis Nabi. Dalam 5 ni yang paling ke depan sekali Ishaq, tuan-tuan sekalian. Siapa dia Ishaq ini? Tok guru kepada Imam Malik. Imam Malik yang merupakan mazhab Maliki. Tu tok guru dia. Ishaq. Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah. Ini dia. Nak cerita bagaimana Allah Ta'ala berkati. Bila mana kita jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan jaga. Yahfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Jaga maksudnya kita taat pada Allah Ta'ala. Bukan saja Allah Ta'ala akan jaga kita, Allah Ta'ala akan jaga keluarga kita. Tengok macam mana Abu Talhah tadi dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Munzu zalika al-yawmi indawa Abu Talhah tahta liwa'il Islam. Selepas daripada itu, Abu Talhah ni duduk di bawah panji Islam. Dan dia menggunakan seluruh tenaga dia untuk berjuang, berkhidmat untuk agama Islam. فكان أحد السبعين الذي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة. Dia salah seorang daripada 70 orang Ansar yang berbai'ah dengan Nabi pada Bai'atul Aqabah. Wa ma'ahu zawjuhu Ummu Sulaim, dan bersama dengan dia isteri dia Ummu Sulaim. Ini dia. Makna orang yang berbai'ah dengan Nabi, tuan-tuan sekalian. Hebat. Wa kana ahadan nuqaba, salah seorang nuqaba yang memimpin usrah-usrah, dia ada usrah. Jadi salah seorang nakib ahadan nuqaba yang 12 yang telah dilantik oleh Nabi SAW fi tilkal lailah, pada malam itu di Yathrib.
ala muslim pada malam itu, pada malam Aqabah itu, untuk menjadi untuk handle orang Islam di Yathrib di Madinah. Summa innahu syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersama-sama dengan Nabi dalam setiap peperangan Nabi. Dan dia telah menunjukkan satu pengorbanan yang sangat hebat, terutamanya tuan-tuan sekalian dalam peperangan Uhud. Yang mana Abu Talhah ni tuan-tuan sekalian, dia sangat sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubban khalata shighafa qalbi. Jiwa dia telah sebati cinta dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa dia. Darah yang mengalir ni dah macam darah darah ni darah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yashba min an-nazar ilaihi. Dia tak rasa jemu pandang wajah Nabi. Memang para sahabat ni tak jemu pandang wajah Nabi. Wala yartawi min al-istima', tak rasa bosan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak rasa bosan. Dengar hadis Nabi seronok tuan-tuan sekalian. Dengar cerita Nabi seronok pada para sahabat Nabi. Wa kana idza baqiya ma'ahu jasan baina yadayhi wa qala, bila dia bersama dengan Nabi, dia kata apa? Nafsi li nafsikal fida, nyawaku sebagai tebus kepada dirimu ya Rasulullah. Wa wajhi li wajhikal wiqa, dan wajah aku ni pelindung untukmu. Disanggup berkorban untuk Nabi. Tuan-tuan tengok pada peperangan Uhud, bila mana umat Islam terdedah kepada serangan musuh. Orang-orang musyrikin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada setiap sudut. Fakasaru raba'iyatahu, telah patah gigi kacip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah bibir Nabi tuan-tuan sekalian, mengalir darah Nabi ala wajhi, di muka Nabi, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta innal murjifina arjafu bi anna Muhammadan, sehingga orang buat cerita Muhammad qad qutila, Muhammad telah mati. Fasdadal muslimuna wahnan, orang Islam makin lemah. Pasal apa? Dengar Rasulullah telah mati. Ketika itulah tuan-tuan sekalian, yang bersama dengan Nabi tak ramai. Di antara yang terhadapan bersama dengan Nabi, Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Talhah ni macam gunung tuan-tuan sekalian, duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri tegak di hadapan Nabi. Nabi duduk belakang Abu Talhah. Lalu bila mana orang duk serang Nabi, Abu Talhah duk halang. Abu Talhah tak bagi, langsung panah kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada masa yang sama, Abu Talhah ni pun dia pun ambil anak panah. Dia pun memanah ke arah musuh. Dan tiap-tiap kali bila mana kena ke arah musuh, memang dia orang yang hebat dalam memanah. Memang kena musuh tadi tuan-tuan sekalian. Siapa Nabi nak tengok, Nabi duk jenguk-jenguk ke belakang ni, yatatawwalu min khalfi Abi Talhah. Nabi duk jenguk sikit nak tengok Abu Talhah ni. Lalu kata Abu Talhah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi la tushrif alaihim fayusibuk. Demi ayah dan ibumu ya Rasulullah, la tushrif, jangan jenguk Rasulullah, jangan tengok. Takut kena padamu ya Rasulullah. Inna nahri duna nahrika, tekuk aku ni tekukmu ya Rasulullah. Dada aku ni dadamu ya Rasulullah. Aku jadi tebusan pada dirimu. Mana dia jadikan diri dia sebagai pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok bagaimana hebatnya pengorbanan sahabat-sahabat Nabi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ar-rajulu min jundil muslimina yamurru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki ni daripada tentera Islam, dia lalu di hadapan Nabi, lari di hadapan Nabi. Bersama-sama dengan dia ada satu berkas daripada anak panah. Fayunadi alaihi Nabi, Nabi panggil dia. Nabi panggil, wa yaqulu lahu unsur sihamak baina yaday Abi Talhah wa la tamdi biha hariban. Campakkanlah anak panahmu tadi di depan Abu Talhah, dan jangan lari bersama dengan anak panah. Ni Abu Talhah ni anak panah ni. Tak cukup anak panah tuan-tuan sekalian.
Kita kalau panah, cuba panah. Kena tak? Tak kena, Allahu Rabbi. Berapa kali terah tak kena kita ni. Panah. Allah, tak kena langsung. Sahabat Nabi ni kalau panah memang kena, tuan-tuan sekalian. Macam mana hebatnya training dia, latihan yang mereka buat. Dalam keadaan masa yang sama, sibuk dalam baca Quran, sibuk datang mananya dengar kuliah ilmu, datang ke masjid berjamaah. Tapi latihan mereka dalam berjihad ini sangat hebat. Siapa mana apa tak cukup ni anak panah dengan Abu Talhah tadi. Wa mazala Abu Talhah yunafihu ar-Rasulillah. Abu Talhah terus berjuang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kasara thalatha aqwas, sehingga patah 3 busur, tuan-tuan sekalian. 3 busur panah. Allahu Rabbi, 3 busur panah. Patah belaka, patah. Kalau tengok Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu dalam peperangan Mu'tah, 9 pedang patah. 9 pedang, tuan-tuan sekalian. Patah mereka satu saja yang tak patah, pedang daripada Yaman. Ini dia para sahabat Nabi. Wa qatala ma sya'allahu ay yaqtula min junudil musyrikin, dan masya-Allah banyak mana dia telah membunuh daripada tentera-tentera orang musyrik. Summan jalatil ma'rakah wa sallama Allahu nabiyyah sallallahu alaihi wasallam wa sanahu bi saunihi. Kemudian peperangan telah reda, Nabi telah selamat dalam peperangan Uhud, tuan-tuan sekalian. Di antara cerita yang lain, wa kama kana Abu Talhah jawadan bi nafsihi fi sabilillah fi sa'atil ba'si. Abu Talhah ni seorang yang sangat pemurah, walaupun dalam keadaan yang sangat kritikal. Orang keadaan kritikal ni kadang-kadang susah, tuan-tuan sekalian, nak derma ni, nak bagi sumbangan. Tapi Abu Talhah ni dia sanggup, dia mana dalam keadaan yang kritikal pun dia memang orang yang sangat dermawan, belanjakan harta dia untuk fi sabilillah. Di antara sifat dermawan dia yang hebat, tuan-tuan sekalian, satu hari Abu Talhah ni dia ada satu kebun, bustanun, satu kebun. Bustan min nakhi, daripada pokok kurma, daripada anggur, buah-buah anggur, pokok anggur ada. Lam ta'rif Yathribu bustanan a'zama minhu syajaran. Orang lain memang tahu belaka tidak ada yang lebih hebat kebun ini, pokok yang lebih besar melainkan kebun Abu Talhah. Kalau pergi kebun Abu Talhah, masya-Allah, pokok dia semua besar-besar belaka. Wala atyaba samaran, dahlah besar, tuan-tuan sekalian, sedap pula dia punya buah dia. Tambah dia enak. Wala a'zaba ma'an, dan ada air di tempat dia ni, air yang sangat enak, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Wa fi ma kana Abu Talhah yusalli, satu hari Abu Talhah pun semayang. Semayang di kebun dia tadi, afya'ihi dhalilah, di bawah satu teduhan pokok. Athara intibahu ta'irun gharidun akhdarul launi ahmarul minqari mukhaddabur rijlaini. Tuan-tuan, bayangkan semayang dalam kebun. Semayang sunat. Kan? Tu cuba tuan-tuan bayang dalam keadaan kebun dengan air yang bunyi air, contoh kita air sungai lah kalau kita. Tenangnya dengan bunyi burungnya berkicauan, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan pokok-pokok bunyi dia ada bunyi hutan tu, bunyi pokok tu, tuan-tuan sekalian. Sangat tenang. Jadi Abu Talhah di tengah-tengah semayang ni, tuan-tuan sekalian, dia pun duk perhati ada seekor burung yang berkicau. Burung ni berwarna hijau. Allah, burung warna hijau, tuan-tuan sekalian. Ahmarul minqar, paruh dia warna merah. Burung ni warna hijau, paruh dia warna merah. Mukhaddabu rijlaini, kaki dia berinai. Comel lah burung ni, kan? Tengok, Allah, mari. Burung ni lompat, dia terbang di antara dahan ke dahan-dahan. Seolah-olah dia menari-nari, tuan-tuan sekalian. Dia berkicau-kicauan pula. Abu Talhah ni bila tengok ni syok lah, syok. Pasal apa? Duk tengok burung ni. Jadi hanyut, tuan-tuan sekalian. Jadi duk tengok seronok, tuan-tuan sekalian. Apa yang berlaku? Summa ma labitha ar-raja'a ila nafsihi fa idza huwa la yadhkuru kam shalla. Tengah-tengah semayang tadi, bila dia patah balik kepada diri dia tak ingat dah.
Ada ingat dah. Allah berapa rakaat sembahyang? Kan berapa rakaat sembahyang? 2 ke 3 ke? Ada ingat tuan-tuan sekalian. Ni dia. Ada ingat. Pasal apa duk galik tengok tadi? Burung tadi tu. Duk ingat berapa rakaat sembahyang? 2 ke 3? Duk ingat tuan-tuan sekalian. Fama in faragha min salati hatta ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selepas dia selesai sembahyang, dia pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu ke Nabi, yang mana kebun dia tadi telah melalaikan dia. Wa syajaruhu alwarif wa tayruhu alghari an salah. Burung dia tadi dengan pokoknya telah melalaikan dia. Suasana dalam kebun itu telah melalaikan dia, tak ingat rakaat sembahyang. Summa qala lahu, kemudian dikata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ja'altu hadzal bustan sadaqatan lillahi ta'ala. Ya Rasulullah, ambillah kebun aku ni sebagai apa? Sebagai sedekah fi sabilillah. Ini dia. Bagi kebun terus tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Bagi kebun terus ke Nabi. Suruh Nabi buatlah apa yang Nabi nak buat. Hatta haitsu yuhibbullah wa rasuluh. Tuan-tuan bayang sembahyang sunat je. Dok khusyuk sembahyang. Macam mana sahabat Nabi ni nilai kualiti sembahyang dia. Dok khusyuk sembahyang sunat tuan-tuan sekalian. Sampai tahap apa? Kebun yang dia ada ni yang menyebabkan lalai daripada khusyuk sembahyang, ambil kebun yang Rasulullah ni fi sabilillah. Allahu Rabbi. Nak cari mana tuan-tuan sekalian? Nak cari mana? Nak cari mana sahabat Nabi ni? Nak cari mana jenis macam ni? Kan kalau kita hak lalai apa hak lalai kita ni? Bawa kereta, bawa kereta lalai juga. Kereta ambil Rasulullah, ambil ni. Bagi perjuangan Islam. Contoh. Pergi hak lalai, kebun ada, bagi. Memang sedap tuan silap. Masya-Allah. Penuh maknanya harta-harta orang Islam ni. Tapi nak bagi tahu itulah zaman kita. Masing-masing sibuk dengan tenggelam dengan dunia tuan-tuan sekalian. Tenggelam dengan dunia. Tengok macam mana sahabat Nabi dan para ulama-ulama terdahulu, macam mana mereka menjaga sembahyang. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kaki dikena duri. Cocok duri. Cocok duri berdarah tuan-tuan sekalian kaki dia. Para sahabat yang lain nak cabut ni, tapi tak berani nak cabut. Takut Sayyidina Ali rasa sakit. Ditunggu Sayyidina Ali sembahyang. Tunggu sembahyang. Mana tengah-tengah sembahyang tu, sujud tu, cabut tuan-tuan sekalian. Tak berasa sakit. Pasal apa? Dalam keadaan sembahyang, mereka khusyuk, mereka betul-betul tak rasa benda. Habis dunia ni tinggal belaka. Yang ada hanyalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penting kita tuan-tuan sekalian, Allah Taala apa sebut dalam Quran. Yang mana fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang, siapa dia? Yang lalai dalam sembahyang dia. Sembahyang dah tapi lalai. Dok ingat benda lain. Dok ingat ke orang puang contoh. Dok ingat kepada mainan dia, dok ingat pada benda lain, lepas ni nak buat benda, lepas ni buat benda. Dok ingat ke pekerjaan dia sebagainya. Menyebabkan tidak ada kualiti dalam sembahyang dia. Ini di antara contoh yang boleh kita ambil daripada Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Aisyah Abu Talhah hayatahu sa'iman mujahidan. Abu Talhah ni tuan-tuan sekalian hidup dalam keadaan berpuasa. Berjihad fi sabilillah, yang mana faqad uthira anhu annahu baqiya ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 30 aman sa'iman. Selepas daripada Nabi wafat, dia telah berpuasa selama 30 tahun. 30 tahun. Lam yuftir, tidak berbuka puasa. Illa fi ayyamin ayat, melainkan pada hari raya. Hari raya haram puasa. Makna apa dia puasa sama ni? Hari raya buka, hari raya dia buka. Allahu Rabbi. Nak cari mana tuan-tuan sekalian? Kita puasa Isnin Khamis memujulah Allah. Zulhijjah baru ni ramai mana yang puasa nak tanya? Zulhijjah baru ni. Arafah, mujur Arafah, saja Arafah. Lepas tu raya. Nak kata kita ni kurang berpuasa. Tapi para sahabat Nabi ni, tengok berpuasa, berbuka bila hari raya je. Allahu Rabbi. Ini dia. Wa annahum tadat bihil hayah hatta ghada syaikhan faniyan
Usia dia sangat panjang, Allah Ta'ala beri pada dia sehingga dia menjadi seorang syekh, seorang yang tua, mana orang tua lah, berumur. Akan tetapi walaupun dia tua, tuan-tuan sekalian, tidak menghalang dia untuk berjihad fi sabilillah. Tak menghalang nak berjuang fi sabilillah walaupun dah tua, dah pencet. Wadarbi fi fijajil ardi i'la'an likalimatihi wa i'zazan lidinihi. Disanggup berjalan di muka bumi Allah Ta'ala ni demi nak memertabatkan agama Islam. Ini di Abu Talha. Min zalika anna al-muslimin azamu ala ghazwati fil bahri. Yang mana ketika itu umat Islam bersedia untuk berperang di lautan. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, perang di laut, tuan-tuan sekalian. Mana apa? Ghazwati fil bahr, kena naik kapal lah. Ini zaman Sayyidina Uthman. Fa akhadha Abu Talha pun ikut sekali naik kapal. Bersama dengan tentera-tentera Islam yang lain. Faqala lahu abna'uhu, maka anak-anak dia kata, ya rahamukallah ya abana. Moga Allah Ta'ala merahmati kamu, wahai ayah kami. Anak-anak tak bagi. Pasal apa? Memang anak ni sayang ke ayah. Dia kata, ayah tak salah ayah. Laqad sirta syaikhan kabiran. Ayah tua dah kan. Ayah tua dah urak dah ayah ni. Wa qad ghazawta, dah ayah telah berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Banyak dah perang dengan Nabi pun dah, dengan Umar pun sempat, dengan Abu Bakar pun sempat. Fahalla rakanta ila rahah, sepatutnya sekarang ayah rehatlah. Pecinglah ayah rehat. Rehatlah zaman Sayyidina Uthman ni, ayah rehat dah. Wa taraktana naghzu anka, biar kami anak-anak berjuang, kata ayah. Kata ayah dia, tuan-tuan sekalian, balas patah je. Infiru khifafan wa thiqala, khatu je dia balas. Berjuanglah dalam keadaan ringan ke berat ke, mana apa, muda ke tua ke, kena berjuang fi sabilillah. Kerana ayat ini Allah Ta'ala tidak menetapkan batasan umur untuk berjuang. Infiru khifafan wa thiqala, berjuang, bangkitlah berjuang. Dalam keadaan kamu ni muda ke, kamu remaja ke, kamu ni dah tua, dah pencin ke, mesti berjuang mempertahankan agama Islam ni, tuan-tuan sekalian. Ni ayah dia bagi. Summa aba illa al-khuruj, kemudian dia enggan, melainkan dia nak keluar juga berperang. Wa bainama kana syekhul al-mu'ammar Abu Talha ala zahri safinah. Yang mana syekh tadi, dia dah tua, Abu Talha tadi, duduk atas kapal bersama dengan tentera-tentera Islam yang lain. Bila sampai di pertengahan lautan, maradan syadidan faraqa ala isrihi al-haya. Dia telah jatuh sakit, yang mana sampai dia telah mati. Allahu Rabbi. Meninggal dunia. Mana berjuang fi sabilillah, mati, tuan-tuan sekalian. Mana apa? Mati dalam keadaan nak berjihad fi sabilillah, mati di atas kapal. Allahu Rabbi. Fatafiqal muslimuna yabhathuna lahu an jaziratin liyadfinuhu fiha. Tuan-tuan bayang, tengah-tengah laut nak cari mana nak pergi ke bumi ni. Nak pergi ke bumi kat mana? Maka mereka pun mencari-carilah pulau-pulau yang berdekatan. Kok ada pulau, pulau, jumpa pulau ni. Tak jumpa-jumpa, tuan-tuan sekalian. Bukan kata sehari ni, berhari-hari cari pulau. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tak jumpa lagi. Sampailah hari ke-7, tuan-tuan sekalian. Tak jumpa lagi pulau untuk mengemumikan Abu Talha. Wa Abu Talhata musajjan bainahum, yang mana Abu Talha ditutup dengan selimut. Tutup dengan selimut, Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Lam yataghayyar fihi, tak berubah keadaan Abu Talha tadi, ka'annahu naimun, seolah-olah dia tengah tidur. 7 hari, tuan-tuan sekalian. Mana kata, kalau kita lah, mayat ni mati, tak ada kata 7 hari, berapa busuk lalu dah, tuan-tuan sekalian. Mayat tadi kan jadi busuk, jadi lama, tak boleh lama, tak boleh tipa lama. Tapi Allah Ta'ala jaga jasad Abu Talha, yang mana dia berjuang fi sabilillah 7 hari, tuan-tuan sekalian. Walaupun duduk atas kapal tadi dalam keadaan macam seolah dia tidur, tak ada benda. Allahu Rabbi. Wa fi urdil bahri, di tengah-tengah lautan itu,
ba'idan 'anil ahli wal watan, jauh daripada keluarga dan negara dia. Na'iyan 'anil ashiri was sakan, jauh daripada tempat tinggal dia tuan sekalian. Dufina Abu Talha, telah dikebumikan Abu Talha, jauh di tempat dikebumikan tadi. Wa madza yadiruhu bu'duhu 'anil nas, walaupun jauh dikebumikan daripada manusia, madama qariban minallahi azza wajalla, tapi dia semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita ambil ibrah daripada kisah Abu Talha ini, menjadi pengajaran untuk kita, khususnya dalam tengok macam mana semangat dia dalam berjuang fi sabilillah. Berjuang fi sabilillah sampailah umur tua sekalipun. Veteran, kalau kita sabiqun, golongan-golongan sabiqun, minas sabiqina awalin, sabiqun ini golongan-golongan yang dah veteran. Mereka ni sanggup berjuang fi sabilillah sampailah dia mati, meninggalkan alam ini. Dan kita kena tahu, selepas daripada kita mati, tuan-tuan sekalian, kita masuk satu alam yang namanya alam barzakh. Alam barzakh ni panjang pula, lama. Maknanya alam barzakh ni mula daripada kita mati sampailah kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allahu Rabbi. Maknanya apa? Jauh lagi perjalanan kita ni, jauh lagi. Atas dunia ni baru berapa tahun, berapa singkat saja tuan-tuan sekalian. Dan kita mati ni untuk kita hidup nanti, iaitulah di alam akhirat yang hidup selama-lamanya, kekal abadi. Sama ada kita akan pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun masuk dalam neraka, wal iyadzu billah, tuan-tuan sekalian. Kami tak jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syurga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada yang bersedia. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan sekalian, sumbangan untuk Kolej Industri Darul Quran Islamiah, tuan-tuan boleh menyumbang. Wallahu ta'ala alam.